Kapas tu cukup, tak apalah. Tunggulah kapas. Dia meninggal pagi, kedai tak buka. Sampai kacang pula. Kan? Dah tahu kat mana kan? Kacang kedai yang jual tu habis pula kapas. Allah, saya kata apa benda lah dia cerita. Sementara tu saya suruh keluarga dia call Ben Jenazah. Universiti saya pakai macam tu. Sedang punya pakai, swasta tu pakai. Tak ada. Alas, dah hujung-hujung baru ada. Tengah-tengah kita uruskan jenazah dia. Jenazah dalam bilik sebelah tu jenazah Melayu baru tunggu 3 hari. Bapak masuk depan. Sampai luar jalan besar baru busuk sangat. Ikan dah habis dah. Sampai jenazah India sama juga. Baru jumpa lepas berapa hari mati. 2 kali ganda tuan. Ramai balik. Tim yang tolong ni balik tak boleh tahan. Perempuan semua pergi balik. Saya kata tak apalah, mana boleh tahan lah. Tutup pintu bilik jenazah, bau tu masuk. Memang bau jenazah ni dahsyat. Jangan rasa bangga, kita pun sama tau. Kalau kita ni dalam kubur tu, kita pun busuk yang sama. Tapi itu busuknya lain. Tuan-tuan, dah sampai kapas kata tak apalah, macam ni saya pergi pandangan. Kapas tak wajib. Kapasnya nak bagi dia cantik je. Okey, kita kafankan apa yang ada cukup. Dah siap bungkus. Oh, sebelum tu dia ada tatu. Keluarga dia, ustaz nak buat macam mana ni? Saya kata, okey, jangan bagi orang masuk lah masa nak urus jenazah ni. Kita je, saya, ustaz-ustaz di universiti saya tu, dan keluarga kuat. Jangan bagi kawan dia masuk. Tak macam mana tak kawan-kawan dia merempuh masuk. Ramai, penuh bilik jenazah. Semua mata menyaksikan jenazah ada tatu. Saya tak kata Allah buka aib dia, tapi kita minta Allah lindung. Biar kalau kita mati, orang tak nampak aib kita. Contoh yang boleh apa nama tatu. Ustaz jangan ustaz. Nama macam mana tatu? Iyakan. Koyak. Iyakan. Gigi mas? Cabut kalau boleh cabut. Jangan paksa kan. Kalau boleh cabut yang longgar tu cabut. Tapi kalau dah melekat dah tanam, janganlah kita buat macam tu. Mayat sakit. Tuan, tatu terpaksa biarkan. Jadi biarkan tatu tu. Kemudian kami pun dah selesai nak bawa semayang, dapat semayang. Sampai kita dia balik ke negeri dia. Tuan-tuan yang mulia, bila dia dah balik, kami kemas bilik dia. Dia bukan asrama saya, dia asrama lain. Allahu Akbar. Ada 2 katun. Apa dia? Kasut. Bawa katil. Saya takut. Ya Allah, kalau macam mana kesian dia mati macam tu. Kita pun tak tahu kita mati macam mana, tapi kita tengok tu Allah, ya Allah, kau tolong aku kan nampak Allah ni, ya Allah. Sebab sekali kita minum arak, amalan kita ditolak 2 hari. Tak boleh. Allah Taala tak terima, Allah benci arak ni. Kita kemas bilik dia, darah tu kena cuci sebagainya kan. Tolong tengok bawah katil ada 2 katil. Allahu Akbar. Tapi kami je lah yang ada. Jadi kami tak cerita sama-sama pun dalam universiti. Kami senyap sampai sekarang. Tuan-tuan tak ada benda tak apa. Jadi kita pun ambil. Saya nak pegang pun geli arak tu. Jadi kita ambil, kita. Tuan-tuan, orang nampak tak kita bawa katil tu? Nampak. Tak macam mana dah hari kemas tu. Kawan-kawan dia datang kat bilik. Allah nak kabur, tak boleh kabur juga. Nak katanya aib ni, saya tak kena aib, tapi aib manusia ni yang boleh jaga Allah je. Kalau Allah nak buka, dia buka macam tadi tu. Semua tengok. Kalau Allah tutup, Allah tutup betul-betul. Saya pernah menyaksikan juga jenazah yang Allah tutup aib yang sangat hebat. Itu cerita pertama. Cerita kedua, jenazah seorang wanita. Saya tak mati kan. Tapi jenazah ini tuan, dia mati pada masa orang semua tak boleh tolong dia. Allah. Saya dekat satu hari pagi, saya imam satu. Saya exam final UKM. Saya naik motor depan surau, alamak ramai. Orang mati ke, saya nak lari. Jahat saya kan. Exam saya pagi dan petang. Saya balik tengah hari sekejap. Berbalik tengok ada ramai-ramai, saya takut, saya sibuk. Saya exam kan ada kritikal, saya pun nak lari. Nak U-turn, ustaz! Allah Akbar. Ada jenazah. Okey, saya tolonglah. Saya tolonglah sampai yang saya boleh tolong. Kata dah siap mandi, semua okey lah. Tunggu van. Saya sekejap dia sebab ada stress semua. Jadi saya pun, kita bawa jenazah pergi ke kubur. Betul yang mulia. Saya tak tahu cerita dekat mandi, saya tahu cerita dekat kubur. Depan mata saya. Jenazah perempuan panjang ke pendek biasanya? Standard lah kan. Tak panjang sangat. Penggali kubur ni dia apa? Dia dah ahli bidang dia dah. Berkuih. Macam cerita tentang kubur tu lah. Depan mata saya. Masukkan jenazah, turunkan dia ke lahat. Tak boleh, kaki tak lepas.
turun kepala tu, saya tengok dah tak boleh ni. Lepas tu penggali kubur dia baru jaga air. Oh, saya ambil saiz orang lain. Saya ambil saiz remaja. Sorry. Dia apa? Dia kalau bagi apa? Okey. Apa lah. Okey. Kali kedua tak lepas, tak logik. Tapi saya tengok mata saya ni. Saya tengok Ustaz Zainal, saya tengok saya tengok kali kubur. Kita main mata tiga orang ni. Ya Allah, jagalah hati mayat. Ya Allah, jangan bagi tunjuk kat orang. Dua kali tarah tu tak boleh masuk juga. Kali ketiga tu selepas kami terpaksalah bercakap dengan yang kat situ, ramai masa tu dia orang VIP, orang kenal Malaysia. Tuan-tuan dan puan, kita sama-sama doa pada Allah. Ustaz Zainal saya suruh saya doa. Semoga Allah mudahkanlah hubungan ini. Lepas doa tu macam tanah kubur. Ya, betul, boleh masuk. Boleh masuk kampus, tak cukup tanah pula. Macam mana tak cukup? Penggali kubur tu dah mahir dah, tak cukup. Dia jadi mereka malam setengah kaki tak cukup. Saya pandang tanah kubur, saya pandang Zainal, tengah mana? Yang ada tu ada, biarlah kita ke kampus, kita teruskan dengan talqin. Saya balik ke Ustaz Zainal, Ustaz Zainal teruskan. Itu contoh kedua. Banyak lagi tapi dua cerita ni tuan-tuan membuatkan saya insaf. Hebat kita kat dunia ni. Kalau saya seorang datuk pun, Allah boleh aibkan saya semasa saya tak ada kuasa pada diri saya. Sekarang saya ada mulut, saya boleh cover balik. Kalau saya buat dosa, saya tak ingat tadi tu, saya boleh cover. Selepas saya mati, saya tak boleh cover ke mulut saya. Dan kalau Allah nak buka aib saya, Allah boleh buka sampai tak boleh kawan. Kes pertama tak boleh kawan. Bilik jenazah yang sepatutnya tertutup tu, berbusuk-busuk orang masuk, tengok lagi. Dia ada tattoo lah. Saya tak boleh kawal. Kalau Allah nak buka aib, itu cerita je yang boleh. Okay? Cerita orang mati, cerita orang hidup. Aib ni, bila kita hidup, siapa yang jaga? Kita sendiri. Kalau semalam kita berzina dengan pekerja hotel di bilik kita tu, contohlah Rasulullah Mazali, siapa tahu? Tak ada siapa tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Allah buka rahsia tak? Tak buka rahsia langsung. Sehinggalah kita buka sendiri. Malam tadi aku makan dekat kafe, tengok cantik pula budak seorang tu. Dapat nombor, ajak bilik. Kita cerita kat orang, siapa buka kita? Kita. Kita ada mulut yang keji. Orang tak kenal kita, kita ada mulut yang keji. Jumpa kawan kita, cerita pasal Razak, contohlah. Tadi orang tak tahu kita punya mulut kecil. Kita mengumpat, orang tahu tak? Tahu, kita buka aib kita sendiri. Sebab itulah dalam doa-doa tertentu, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau coverlah aib kami di dunia dan akhirat. Lebih-lebih lagi aib semasa mati tu. Sebab mati tu disaksikan oleh ramai orang. Saksikan oleh ramai orang. Saya suka urus jenazah sebab saya kisah dengan jenazah. Itulah tazkirah terbaik untuk saya. Ada mati saya pergi terus, ada mati saya pergi terus. Sebab saya tengok yang lahat tu tak boleh. Betul boleh. Saya tengok tu saya insaf. Hari ni aku hantar kau mati, esok aku mati. Aku yang masuk dalam kubur tu. Syafiq, anak buah saya yang meninggal aksiden tu. Saya tak, sampai sekarang saya fikir, ya Allah, tolonglah jangan azab dia, ya Allah. Dia baik Jadi saya, ya Allah, tolong jangan azab dia, ya Allah. Tolong jangan azab dia. Mak dia sedih besar, anak dua. Dia lelaki sulung, nombor dua perempuan. Jadi mereka ni sangat rapat, mak tak kita, sangat rapat. Tengah-tengah duduk masak petang tak tunggu anak balik, orang datang rumah. Jadi keluarga Syafiq tu je, boleh tolong ke jalan sekejap, Syafiq accident. Datang tengok mayat, Allah, sedih mak dia. Tuan mak dia tak sangka dia nak mati. Saya sebut dia tak ada siapa-siapa pun sangka dia mati. Yang paling terkejut dia dah mulai mati tu. Dah mati dah. Bila kita terkejut? Semasa nyawa kita mula ditarik. Saat tu akan sampai pada saya dan sampai pada tuan-tuan dan sampai pada puan-puan. Hari di mana kita mati. Tuan-tuan yang mulia, di mata manusia kita accident, bang. Tetapi roh tu tetap dicabut perlahan-lahan. Dia je tahu. Di mata kita orang pancung, terputus kepala mati terus. Itu di mata kita. Yang putus tu jasad penuh. Jasad. Roh tetap ditarik perlahan-lahan. Sakit juga. Berasa kematian. Masa dia mati itulah dia nampak apa yang Allah Ta'ala tunjukkan, iaitu destinasi dia sebenar. Kalau dia celaka, dia nampak neraka. Saya memang benda hadis betul. Hadis memang betul pun, tapi saya tengok sendiri. Ada orang mati, dia tengok kanan, dia tengok kiri. Tak senang duduk. Nafas macam lembu. Itu tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Ada orang mati, straight je muka dia. Masa dia nazak tu sangat tenang. Tahu-tahu dah mati dengan lidah terangkat.
Tuan-tuan TV tipu kan, asyhadu an la ilaha illallah, tipu. Masa kita mati, dalam sains tak boleh cakap. Sebab apa? Mati tu daripada bawah. Blood circulation dah hampir lumpuh. Jantung cuba pump darah ke mana? Ke otak. Tapi sebab mati tu berlaku dari bawah, maka darah makin slow. Itulah nazak. Dari segi sains, kita sesak nafas. Darah bila kita sesak nafas, jantung akan pump supaya otak dapat oksigen. Otak ni perlukan oksigen. Kita mati perlahan tau, terlalu perlahan. Lagi makin naik perlahan sampailah ke barah, ke halqum. Ada nafas tak? Itulah 2-3 nafas terakhir yang orang panggil nafas terakhir. Itulah dia. Sekadar yang ada. Darah dah tak boleh kerja. Baki-baki darah ada dalam otak ni. Baki-baki oksigen dalam otak semua. Masa tu boleh cakap ke? Tak boleh bercakap dah. Masih kat sini. Untunglah Nabi SAW sabda, siapa yang akhir kalimat dia Allah, maka syurga bagi dia. Cuba sebut la ilaha illallah. Bibir tak bergerak pun. Yang bergerak apa? Lidah. La ilaha illallah. 4 kali angkat lidah. Itulah la ilaha illallah. Kemuliaan bagi orang beriman, dia mati, masa mati itu boleh angkat lidah 5 kali. La ilaha illallah. Ini yang kita masa-masa tahiyat tu kita tak perasan ke? Itu konsepnya. Tengok tangan yang asyhadu an la, ini bukan hadis kan? Ini falsafah bukan hadis. La asyhadu an la ilaha illallah. Terangkat jari itu, kita boleh faham juga Allah. Masa kita mati nanti, yang perlu diangkat bukan tangan, tetapi lidah. Tetapi ramai orang yang Allah keluarkan lidah. Sebab Allah tak boleh. Padahal Allah tu hanya angkat lidah sekali. Allah tak boleh sebut. Allah memang nak hantar dia ke neraka sebab itu pilihan dia. Tuan-tuan yang mulia, insaf tak. Saya pilih insaf yang mulia. Saya walaupun nampak macam muda kan, umur saya 31, Dr. Nabi 32 tu muda tu. Muda sangat 32. Kami ni muda-muda. Sekarang ni, bukan sekarang, sejak dulu lagi mati tak ada syarat tua. Tuan-tuan yang berumur ni syukurlah. Dah berapa ratus kali, dah beribu kali dah sujud, syukurlah. Saya sujud kurang jumlah pada tuan-tuan yang dah berusia. Saya masih muda lagi. Tetapi jangan lupa juga, masuk syurga bukan sebab sujud banyak kali. Sebab apa? Sebab Allah redha, sebab rahmat Allah. Kita buat benda-benda yang Allah suka, cukup. Tak perlu banyak pun. Qiyamul-lail sebenarnya. Kenapa saya tak suka buat Qiyamul-lail sebenarnya? Sebab Qiyamul-lail ibadah yang fardhi sebenarnya, ibadah yang bersendirian. Dia sebenarnya ibadah bersendirian. Yang kedua, yang utama dalam pagi itu ialah penghayatan, bukannya banyaknya solat. Satu solat pun dah cukup dah. Witir pun dah cukup dah. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Dan nak ambil fadilat tadi yang Allah Ta'ala bangga. Setiap malam Allah Ta'ala macam tu. Malaikat tengok ni, orang lain tengah tidur, dia bangun, minta maaf kepada aku. Saksikan. Malaikat ramai sikit, bapak ramai. Malaikat ni disifatkan seperti bilangan pasir di bumi ni, atau bintang di langit. Tuan-tuan, bintang banyak ke sikit? Banyak gila. Matahari bintang tak? Matahari bintang. Berapa jarak matahari dengan bumi? Umur dah 80 dah. Berapa jarak matahari dengan bumi? Tak ingat? Tak pernah pergi. Ustaz. Saya lupa. Saya rasa 249 juta kot. Tapi ratus juta kilometer. Itu jarak dengan matahari. Tuan-tuan, matahari bintang kan? Sebelah matahari ada bintang kedua. Sebelah matahari ada bintang kedua. Nama dia PC, pada lah kan, ingat Pentariosif, macam itulah. Bintang kedua yang dekat dengan bumi, jarak dia 48 bilion kilometer. Satu bintang tu jauh. Alam ni besar sangat sebenarnya. Sangat besar. Sangat besar. Kata saintis yang alim dalam bidang dia, naik fighter jet pejuang tu, berapa laju dia? 1,600 km pejuang. Airbus A380 paling laju 900,500. Kalau jet sekali kata lebih kurang dalam 1,600 km.
nak pergi ke sana, nak pergi ke kita bagi apa, kita galaksi kita ni nak pergi setengah tu berbilion tahun. Besar. Itu alam, maka Allah lebih besar lagi. Bila Allah besar, kita kecil. Bila kita kecil, kita tak boleh besarkan diri kita. Tak boleh besarkan diri kita. Jangan sombong, kerana la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Nabi kata orang yang ada sombong dalam hatinya walaupun sebesar ini. Nabi pegang kecil. Sama tengok, bersatu je, bersatu tak boleh sombong. Tuan, sombong ada berapa jenis? Sombong ni ada beberapa tahap. Saya buat 4 lapis. Pertama sekali sombong diri, sombong selepas diri pakaian. Selepas pakaian aksesori, selepas aksesori kehidupan. Ada 4 lapis sombong. Tuan-tuan tengok diri kita ada tak 4 lapis ni? Tahu sikit kita bangga tak dengan diri kita sendiri? Aku tengok cermin handsome kan, rasa sombong, rasa cantik. Aku cantik lah, perempuan biasanya perempuan. Lepas tu tengok cermin kan. Dulu saya ngajar kafar saya ada cermin hitam sebelah pejabat. Perempuan mak belajar betul-betul tudung kami kat dalam tu. Kami ngancing dia buat juga depan dia. Nampak kita tak? Dia buat cermin, dia tengok muka dia, kita dalam tu ikut dia. Dia tak perasan kan? Betul-betul kita, kita buat ikut dia. Perempuan suka cermin. Okey? Ada perempuan dia obses pada kecantikan dan dia rasa dia cantik. Orang-orang ni ada masalah psikologi, nama dia histrionic personality disorder. Dia histrionic. Dekat TL ramai orang macam ni, sebab satu benda ramai orang macam ni. Histrionic ni apa? Dia rasa dia ni pusat tumpuan. Kenapa orang pandang aku lah? Ada orang gitu. Jalan 2 langkah betulkan baju sini, jalan lagi 3 langkah betulkan baju sini. Dia kan? Betulkan bahu dan sebagainya. Orang tengok ke? Orang tak tengok. Saya tengok pintu tu, akak tu tengah saya tengok dia. Saya tengok pintu, cantiknya tombol tu. Tengok saya juga tombol ni kan, saya juga kan. Tak, histrionic dia rasa orang pandang dia. Dan dia manipulate orang pula. Dia bagi tubuh badan dia untuk dapatkan sesuatu. Perempuan sebegini semakin ramai. Dalam kajian psikologi semakin ramai. Dia ada aset tubuh yang cantik ni, dia gunakan tubuh dia sebab dia rasa orang suka dia. Histrionic personality disorder. Masalah ini terbentuk ketika anak dia kecil lagi sebenarnya. Orang tu kecil. Saya ni bidang saya psikologi, kajian saya pasal parenting. Saya cerita sikit. Tuan-tuan ada anak perempuan tak? Dia untuk ayah, mak dengar dia. Ada anak perempuan tak? Masa usia 3 hingga 6 tahun, tuan-tuan buat apa dengan dia? Baik tak dengan dia? Peluk tak dia betul-betul? Suka tak peluk dia, cium dia, suka tak? Wajib kan dalam psikologi. Dan Nabi juga tunjukkan isyarat seperti itu. Mesti. Usia 3 tahun, anak perempuan mula suka ayah dia. Jatuh cinta. Bukan seksual, sensual. Suka. Secara deria. Ayah ni wangi lah, dia suka ayah dia. Budak 3 tahun. Masa itulah 3 tahun ni, 3, 4, 5, 6 ni wajib setiap ayah memeluk anaknya. Balik kerja, alah tak buat apa biasanya ayah perempuan, mesti cucu apa semua kan. Pegang badannya, gambar sebagainya, sikat dia sebagainya. Supaya kekosongan fitrah manusia, 3 tahun budak perempuan tu dia dah rasa apa? Dia nak ada kena ada orang isi. Kalau tak diisi masa usia tu, ada lelaki akan isi nanti. Masa dia cari nanti. Masa sekolah rendah dia cari abang yang handsome lah. Sebab itulah dalam kajian-kajian terkini juga di Malaysia, bukan dalam Indonesia, sejak usia berapa budak-budak ni melakukan hubungan seks? Betul tak? Average ya? 10, 11, 12 10, 11. Perempuan awal sikit. Kalau kat US 8 tahun setengah. Average 8 tahun mana tahu berapa. Tapi sebab apa? Sebab dia kurang kasih sayang. Ayah tak pegang dia. Ayah tak pegang dia. Tak penuhi tuntutan diri keperluan dia. Ayah nak buka TV, tengok cerita drama tu. Kata Ustaz semalam, memang dia nak rosakkan fikiran kita. Atas katil, drama putih, cium kita tak sekat pun. Dia tengok macam. Kemudian sebab kosong tadi, dia cari orang. Kan ada budak perempuan yang umur 6 tahun, dia boleh gendeng dengan sepupu dan sebagainya. Jaga-jaga tau. Jaga-jaga kan. Kalau anak budak perempuan umur 6 tahun, dia suka tempat dengan sepupu lelaki dia. Jaga-jaga.
Itu tanda-tanda, bukan tanda-tanda dia kurang kasih sayang semasa usia 3 hingga 6 tahun. Dan dia akan berterusan sampai besar kalau tak dipulihkan. Saya belajar psikologi, saya takut belajar, tapi seronok belajar. Ya Allah, banyak kita kena buat. Lalu saya pun buat kuliah psikologi bulan Maghrib dekat Putrajaya. Sebab saya rasa saya kena ajar benda tu dalam bentuk kuliah Maghrib. Masih orang datang saya ajar. Manusia ini sifatnya, kena jaga sifatnya. Sebab mak ayah ni, bukan tuan-tuan ni cemerlang, dia biarkan anak dia besar sendiri. Betul tak? Kawan-kawan kita tu kat office, pergi kerja, kita bangun tidur, tengok dia, mak siapkan, kita biar. Kita pergi kerja, balik kerja, tengok dia seseorang, kita tak pernah pun nak tanya dia, ataupun tak pernah nak pegang tangan dia untuk angkat peluk. Adik tadi belajar apa dekat sekolah? Cikgu okey tak? Kawan-kawan usik tak? Kawan cakap apa ni? Cikgu cakap apa? Kita tak buat macam tu. Sedangkan dia tunggu tu. Dia tunggu. Anak kita yang lelaki tu ataupun perempuan sama je. Masa kita tak ada, dia tunggu. Ada satu ruang dia tunggu. Tunggu je ayah. Balik ayah nak balik ni. Tunggu. Dia kat rumah, kita balik, kita masuk bilik kita. Kesian dia. Kita dulu dia. Kemudian kita keluar bilik buat apa? Tengok TV pula. Tengok TV. Dia tengok TV tak? Tengok. Sebab apa tengok TV? Sebab kita tengok TV. Dia tengok. Lepas tengok TV, kita buat apa? Kita minum. Tanya, di sekolah kita siap? Okey, esok lebih baik. Ya Allah, 8 perkataan saja cakap anak kita. Berlaku selama bertahun-tahun, menyebabkan anak tadi rasa ayah dia ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ini fakta tuan-tuan. Fakta. Bila anak tu meningkat dewasa, remaja, dia akan rapat dengan kawan. Itulah rahsianya kenapa ada anak dia suka sangat kawan dia. Dia tak suka mak ayah, dia suka kawan, suka sangat, suka tidur rumah kawan. Anak suka tidur rumah kawan, kita kena risau. Memang kawan dia baik, tapi kita kena risau. Kenapa dia tak suka aku? Kenapa dia tidur rumah kawan dia? Something is not right there. Tuan-tuan yang mulia, bila anak tadi menjadi remaja, dia akan mencipta jalan hidupnya sendiri sampai besar, boleh jadi sebagai histrionik. Dia ada pasangan dia, nama dia narcissistic. Lelaki. Tahu narcissistic? Narsis ni apa? Dia betul. Boleh salah. Kalau bersuara tu tak pernah betul. Cara tu bagus, tapi ada juga dia nak cakap. Ini orang-orang contoh narcissistic. Narcissistic 80% lelaki, histrionic 80% perempuan. Dia couple. Kalau kahwin elok dua-dua. Narcissistic ni, dia narcissistic kan? Dia rasa dia bagus. Dia rasa dia paling betul sekali. Ada tak orang macam ni kat office? Ada. Setiap mesyuarat semua dia bangkang. Bukan bangkang, dia akan tak setuju. Kalau tak dalam mesyuarat, kat belakang mesyuarat. Aku rasa tadi tak betul lah. Dia tak betul. Contoh orang narcissistic. Budak ni juga, lelaki ni lahir daripada keluarga yang sama, keluarga yang tidak dia menghargai dia masa kecil. Lepas tu anak saya yang kecil tu tuan-tuan, saya kerja sendiri. Semalam Ustaz kata, saya rasa alamak, saya kerja sendiri, saya kerja sendiri, saya kerja sebulan 6 hari je. Tapi alhamdulillah kan, boleh tampung keluarga, tapi betul, saya kerja tak banyak. Sebab apa? Anak saya kecil. Dulu saya kerja bicara kat United. Sebut pula United. Pecah rahsia kat United. Jaga program tahfiz engineering. Okey, saya jaga program itu. Kemudian saya rasa tak seronok kerja. Sebab apa? Saya sebab betul-betul sampai siap, tapi sampai masa saya kata, bos, perjuangan saya telah selesai. Saya nak berhenti. Bekerja wajib kot. Kalau berhenti apa dah tak ada buat. Kau nak gaji berapa? Jangan cerita pasal gaji. Saya bukan fikir duit. Ayah saya nak kecil dah. Ayah saya nak bersara. Kerja swasta. Gaji dia tak besar. Saya kena buat sesuatu yang gaji saya besar supaya saya boleh tanggung kepada saya. Kau cakap berapa gaji kau nak? Saya cakap Dato' TNC, Timbalan Jasa. Saya bukan sebut duit. Saya nak uruskan masa saya sebenarnya, keluarga saya sebagainya. Seperti awal. Lepas tu pujuk lagi. Lepas tu ada satu makan jamuan macam lepas jemaat, Dr. Al-Bakri dia bagi tazkirah di Masjid United. Selepas tu ada makan nasi Arab. Jadinya VC pula, orang 21 paling besar. Vice Chancellor Datuk Seri Masyuri, orang Kelantan, Masyuri aku. Dia pulau kan saya. Allah terasa betul. Biasa dia baik dengan saya, hari tu tak pandang saya. Allah, ini dia yang Nabi sebut perpulauan kan, Ka'ab bin Malik. Saya kena pulau dengan jemaah universiti yang makan tu. Lepas tu dia saja buat gitu. Dah habis tu saya boleh handset sama ustaz. Tahu tak kisahnya apa? Ada mesyuarat di Sabah,
Kami naik band sama-sama dan band di Sabah. Datuk Seri ni dia humble, dia tak kisah, tak ikut protokol. Saya pakai iPhone, saya pakai iPad. Datuk Dr. Nan pakai iPhone, semua pakai iPad. Orang-orang masjid, dia pakai Samsung. Jangan canggih orang sini semua Apple. Menurut saya ni memang tak jaga sikit. Datuk Seri, Apple ni dia memudahkan kehidupan. Tengok saya tunjuklah satu. Dia boleh sambung. Naik juga satu kata. Yang satu Datuk Samsung sebab bateri. Saya gurau, dia sebab dia suka gurau. Tengok orang Samsung pakai power bank. Betul tak? Power bank bersidai-sidai kat dalam dewan ni. Orang Samsung tu. Betul tak? Saya pakai iPhone ni saya setengah tu. Oh, macam bagus je. Datuk sibuk, Datuk pakai Apple. Sebab dia saya ceramah. Saya tak sangka yang saya cakap dia tu, dia pergi cari iPhone masa tu. Sampai Sabah malam. Pagi saya borak dengan dia, tengah hari dia hilang sekejap. Mana Datuk Ustaz Nan kata, Dr. Nan kata dia pergi cari iPhone. Saya biar, tak serius lah, saya biarlah. Dia ukit masa saya nak berhenti tu. Saya beli asyik sebagai ustaz, belajar tak boleh lagi, berhenti pula. Jadi saya ada keperluan, mau bincang dia dulu. Dia kata kan, dah bincang, dia gagal bincang dulu. Dah bincang, satu saya rasa saya tu betul. Okey. Saya tak sedar dia sekarang. Dia tak masa dengan saya masa saya tak ingat saya sekarang. Poinnya apa? Sesat lah. Apa poinnya? Ya? Keluarga. Saya berhenti sebab keluarga. Okey. Isteri saya mengandung, saya jual TV. TV saya agak besar juga lah. Kemudian saya ni dulu saya ni tak pandai, saya tak pandai uruskan keluarga tu. Saya kurang mahir dalam kewangan. Tapi duit saya banyak. Masa tu banyak lah kan. Boleh bagi juga. Allah bagi rezeki kepada saya, Allah bagi rezeki. Jadi saya hidup agak mewah sikit masa tu. Saya tak suka mewah kat rumah, saya suka mewah isi rumah. Jadi saya ada sifat negatif masa tu. Nak dapat anak, saya Allah mengajar saya satu persatu masa tu. First kali ada orang minta saya ajar dia, CEO sebuah syarikat di saya berjaya. Saya perlukan seorang ustaz mengajar saya kat rumah. Saya kata saya minta maaf, dia ajar orang kat rumah dah. Tapi tak tahu kenapa dia tu saya tak boleh tolak. Rupanya dia CEO yang sangat berjimat. Allah nak ajar saya. Sebab saya minta doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuan-tuan, doa tu Allah makbulkan banyak cara. Jadi Allah nak bagi saya fid dunya hasanah. Allah jumpakan saya dengan seorang yang sangat berjimat. Dia jutawan yang multi, dia berkata juga dia dalam bank. Dia pakai kita apa? Ekor lama dia pakai. Baju apa dia pakai pergi kerja? Baju polo yang syarikat. Seluar-seluar jeans dekat London 10 pound. Seluar bandel. Sampai sekarang macam tu. Saya ada Quran, dia ajar saya bisnes. Saya tengok dia, saya risau. Ya Allah, orang kaya macam ni boleh jimat. Saya pun belajar kan dia. Kebetulan banyak benda yang ajar saya jual TV saya tu sebab tak nak anak saya tengok TV. Saya jual TV Astro saya full channel 170 sebulan. Full semua benda dia. Tak tengok semua. Tak tengok pun. Tapi bila ada tugas jual Astro saya batalkan. Streaming saya batalkan. Saya pakai iPad biasa. Saya ada iPad dulu, iPad besar. Saya buang iPad bukan, saya jual iPad. Rumah saya kosong, tinggal komputer yang tu bio ni. Itu ayah saya bagi saya, bukan saya beli. Itulah komputer saya kat rumah. Anak saya pun lahir. Bila tak ada TV, kita jadi manusia yang sebenar, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perasan tak TV itu dajjal dalam rumah? Tak perasan? Ni anak dajjal. Bapak dia TV tu. TV tu dajjal. Sebab apa? Dia membekukan pergerakan kita. Tuan-tuan tak rasa kelakar ke? Tuan-tuan dan isteri duduk bersandar tengok TV. Tak rasa pelik? Duduk 2 jam keras, pukul 8. Dah habis cerita dah, baru gerak balik TV. Anak tadi dia sekolah ataupun dia nursery kecil tu, dia tunggu ayah dia borak dia. Tak borak. Ayah dia masuk rumah, Assalamualaikum, mungkin cium sikit, duduk depan TV. TV sembahyang isyak, tengok TV sampai pukul 10. Habis cerita, okey, apa-apa nak tidur, cium. Allah, anak tu tunggu setiap hari tak dilayan sampai anak besar. Anak-anak inilah yang berada di jalan Terengganu. Terengganu ni rempit dia dahsyat kan. Saya terkejut first time saya datang, ya benda ni 500 motor kan. Di Terengganu ni rempit dia memang KL cikai lah kan? Sebab rempit dia seramai-ramainya. Saya bawa kereta pergi Terengganu lepas kahwin, saya terkejut orang potong saya hidup.
Saya buat laju tau tuan. Orang Terengganu lagi laju pada saya. Saya buat daripada KL sampai sini emergency 3 jam je. 160, 70, 60, 70, 30. Kan? Kena potong juga orang Terengganu. Sebab apa? Jalan dia straight, 2 line. Dia dah biasa dah jalan yang lurus. Selekoh pun laju, lurus pun laju. Syafiq meninggal sebab pelanggan itulah. Dia main U-turn je. Syafiq ni kena rempuh sebab dia main U-turn sahaja. Jadi bukan orang Terengganu itu tidak. Itu cerita yang saya nampak sebagai orang-orang. Tuan yang mulia, anak-anak tadilah yang berpotensi menjadi mak arif. Mak dia tak pernah tegur dia, tak pernah sebut, mak sayanglah dekat Along ni. Along sayang mak tak? Tuan-tuan pernah tanya soalan tu kat anak? Pernah tanya kat isteri tak? Itu romantik. Abang tengok ayah ni cantik pula, sayang pula kat ayah. Do you love me? Cakap setiap hari isteri seronok. Sama dengan anak-anak dengar sebenarnya. Abah, saya Abi kan, Abi sayang dekat West. West sayang Abi tak? Sampai sekarang saya sebut benda tu dengan dia, supaya dia dengar kata-kata dia masuk ke hati dia. Saya tak nak anak saya membesar dengan pengaruh orang lain. Tuan-tuan kalau bekerja, ada cara untuk uruskan anak. Saya ada kursus, bukan promo ni, saya ada kursus saya buat di beberapa jabatan kerajaan di sana untuk cara menguruskan anak-anak kalau kita bekerja. Kita bekerja kat KL sana, kita keluar rumah pukul 6.30 tau. Kadang-kadang pukul 6 suku keluar rumah. Letak kat nursery 6.30, kita balik pukul berapa? 7. Sebab jam kita kat KL tu. Sini pun sama kot. Pukul 7 sampai rumah, kadang pukul 8. Ambil anak kat nursery, dah penat. Bagi makan, letak di depan TV, bagi iPad. Ini biasa orang Bandar, orang Bandar biasa gitu. Bagi iPad. Kita pun mandi siap-siap. Kita dah siap, kita ambil iPad kita. Dia nangis, kita cium dia, dia tidur. Setiap hari gitu, selama bertahun-tahun. Anak ni ada rasa dia ada ayah tak? Secara psikologi tak ada. Anak-anak inilah yang dia boleh rasa ayah dia ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Anak-anak inilah yang dia boleh rasa mak dia ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Sebab makan setiap ayah saja. Kita juga yang bentuk tu. Adik semua dalam tu. Kita yang ajar dia. Adik dah remote. Sepatutnya dia dihibur ke lima ayah dia, tapi dihibur oleh Disney. Remote ada. Kesian anak-anak tuan mulia. Saya tak bekerja tetap sebab itu saya punya jiwa saya tak suka tetap. Saya suka kerja-kerja yang jumpa orang macam tu kan. Hari ni jumpa orang lain, masuk jumpa orang lain. Yang kedua saya nak jaga anak saya. Sebab zaman ni zaman fitnah. Nursery itu muncul nursery yang baik saya hantar dia. Kawan-kawan saya anak dia balik cakap pagi sebab kawan cakap pagi. Kan? Ada pula kawan-kawan, ada pula nursery tu yang tak bagus. Masa budak rehat buka TV tengok cerita putih sebagai budak tengok. Kalau anak saya tak tengok TV kat rumah, pergi rumah orang lain ada TV, boleh jadi dia pun dah suka TV. Anak saya tak suka TV. Bagus tak? Dan saya pun tak ajar dia beli mainan depan dia. Bawa dia pergi toilet, iman anak saya tinggi sangat. Laki tu. Oh, kau tu dia bahasa Jerman ni kan. Kau tu tunjuk lori tu. Lori tu. Apa tu kau tu? Lori. Dia tak minta pun. Alhamdulillah. Lalu dekat Oranges tak kenal, tak ada respon. Lalu dekat mana-mana tengok. Tuan-tuan pernah jumpa anak saya tak? Dia takut orang kan. Dia jalan-jalan nampak orang keras. Sebab dia tak bersosial. Saya cuba kawal anak saya. Bagi saya, tak setuju tak apa ini pandangan saya. Anak yang tak sosial mudah dipulihkan berbanding dengan anak yang terlebih sosial. Susah. Biarlah anak kita zaman ini dia kurang bersosial, ada keburukannya, tapi senang nak pulihkan keburukannya. Antaranya ialah dia boleh culture shock. Kita boleh didik dia. Tapi kalau anak tu dah terlebih sosial sejak kecil, tiba-tiba kita nak tarik dia balik. Akak, jangan jumpa lagi selalu. Akak kat universiti, jangan jumpa, jangan keluar malam-malam. Minta maaf lah, susah. Berbanding dengan anak yang macam dikatakan sebagai antisosial, dia memang ada keburukan, tetapi nak pulihkan keburukan tu lebih mudah sebenarnya. Itu pandangan saya. Pandangan pensyarah saya juga. Pensyarah saya nama dia Dr. Diana Lia Maranovic daripada Texas, mengajar di UN. Dia pakar psikologi kanak-kanak. Saya berguru dengan dia, patutnya sat-sat je 88 saya buat sesuatu dia mengajar saya. Dia pakar, jadi saya belajar dengan dia. Contoh yang mulia, dia lebih Islam macam kita. Dia rambut kebak, afro, perempuan, badan berisi, pakai t-shirt British India, seluar jeans. Itu memang fashion dia. Slipper Jepun yang mahal lah. Bukan slipper Jepun, slipper putih mahal. Tuan-tuan, dia lebih Islam dari kita. Dia masuk kelas, kalau kelas pukul 10.08 dah ada dah. Dia belajar. Dia pantang tengok foto state.
Please don't ever bring any photocopy item in front of me. Photostat haram ke harus ke apa? Jawab. Tuan-tuan, buku Ustaz Zarudin best. Itu photostat. Aku hukum dia. Haram kalau beli. Haram kalau beli. Buku tu banyak di pasaran, boleh beli, kita beli, haram hukumnya. Jangan main Sebab tu dia terkejut. When I come to Malaysia, first thing make me very, very, very shocked is a photostat shop. Terkejut dia. This is a first rank university. You have Malaya. Depan bilik dia kena photostat. I can't imagine how can one make a business photocopy book. Dia tak boleh bayar sebab orang putih tak photostat. Dia orang putih tak photostat. Dia photostat masa bila? Masa seminar nak pakai buku surat tu saja. Buku surat 5 sampai 6 kita pakai. Mereka tak buat macam kita. Budak universiti Malaysia ni masuk universiti. Okey, siapa dah beli buku? Oh, dah ada buku Sekejap. Pergi hantar kedai anti photostat 38 kopi. Maksudnya satu buku penuh. Haram hukumnya mencuri hak orang lain. Dalam fatwa, dalam persidangan fatwa kali dah sejak dulu lagi, harta intelek diiktiraf sebagai harta. Sama dengan lagu yang saya pasang tu, saya beli tau, kan saya download. Sebab kalau download haram saya pasang. Untuk perniagaan saya tak boleh. Nasi-nasi yang saya pasang tu, saya beli CD. Bila saya beli CD, saya boleh beli dekat iTunes Apple, beli lagu, download MP3. Yang tu saya beli semua. Dulu saya ada lagu 8 gig nasyid dengan insaf Allah nak baik, tapi semua benda haram. Saya download muzik haram hukumnya, saya curi. Tapi saya boleh rasa insaf, something is not right there. Sejak saya sedar, saya buang semua nasyid saya beli. Yang tuan-tuan dengar tu, yang saya telah beli. Orang putih dia bagus. Dia download tak? Download selepas beli. Lepas tu ada kopi, itu cerita lain lah, kedua lain. Tapi dia beli dulu. Orang putih beli dulu. Doktor Diana tak boleh terbayang di Malaysia ada bisnes fotokopi. Dia kata Allah masuk dalam kedai tu buku susun. Sedangkan kita ada duit. Haram hukumnya. Tuan-tuan, rumah tangga boleh berantakan kalau dalam rumah ada banyak benda haram. Jangan kita dah semayang lah. Anak dah macam baik, tapi rumah tangga panas sebab dalam rumah ada banyak benda haram. Apa dia? Antaranya benda tadi tu. Masa kita belajar, kita photostat, kita simpan dalam rumah kita. Ada benda haram. Dalam komputer kita ada video klip lagu-lagu, benda haram. Dia tersimpan. Selagi ada dalam rumah benda haram, rumah tadi takkan jadi rumah yang sejahtera tu dia. Saya tak kempen pun, tapi saya nasihatkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan sayangkan anak-anak, sayangkan keluarga kita, tolonglah slow-slowkan keluarkan TV daripada rumah. Ataupun tuan-tuan kawal, tak boleh kawal, tak masalah. Tapi sebab dah jadi trend, anak-anak ni dia ada kuasa pegang remote. Keluarga saya keluarga yang ortodoks. Remote bapak saya pegang. Saya boleh minta kat mak lah. Mak tengok TV ke? Mak saya bukan saya pegang. Saya buat pada anak saya yang kecil tu. Mainan saya beli, bukan dia minta. Saya beli kat mana? Saya beli belakang dia. Saya balik rumah, lori baru. Lori baru. Saya tak pernah bawa dia pergi shopping. Saya ambil depan dia, saya tak pernah. Bahaya buat macam tu kat anak. Nanti anak minta kat kita. Kita boleh beli mainan belakang dia. Mainan, senyap, dia tengah baring, dia menyusu, baby, lori. Dia buat dia keledek, seronok dah lori baru. Sebab itulah dia saya bawa dari kedai, dia tak minta. Sebab dia dalam minda dia, mainan ialah sesuatu yang ayah akan berikan di rumah. Itu contoh lah, banyak sama dengan remote TV. Kalau tuan-tuan bagi anak pegang, tuan-tuan bagi kuasa dekat dia. Siapa yang belum ada anak ataupun anak kecil, itu cara dia. Remote eksklusif. Kita tu bang. Nak tengok TV boleh. Remote mama pegang. TV apa? 30 minit Astro kan ada untuk buat timer. Lepas dia mati, akak buat kerja. Benda ni mesti dibentuk sejak anak kecil lagi. Masa pun dah habis. Jadi saya sebutkan itu celoteh saja. Tajuknya bagaimana memahami agama. Ustaz Syah mungkin pernah sikit, tak ada. Jadi saya gantikan beliau. Semoga memberi manfaat. Okey. Saya pesan lagi sekali kepada muslimat khususnya dan lelaki khusus juga. Lepas ni kalau ada penceramah selebriti sebagainya, jagalah syurga dan syurga kita. Lepas ni masuk datang ke masjid kan ada kumpul juga. Tuan-tuan tiba haji nak ambil gambar dan
kesian akhirat dia, kesian akhirat kita. Baik. Dan anak-anak itu ialah orang yang akan mendoakan kita. Saya doa lepas sembahyang tak pernah berhenti. Doa pertama saya doa mak ayah. Anak yang tak solat tak doa ke mak ayah. Tuan-tuan pernah masa-masa doa mak ayah? Pernah? Doa lepas solat. Maka orang solat sahajalah yang mendoakan mak ayah dia. Wallahu a'lam. Semoga Allah terima kita sebagai hamba yang amat sayang. Tuan, kita bergerak ke bilik. Okey, sarapan kan? Pulanglah. Pecah-pecah supaya tak jam. Kita jumpa di dewan sebelah pada jam 8.20 untuk pemandangan terakhir Dr. Suki Usman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.